Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersua dalam Solusi. Saya Afifah dan perbincangan pada kali ini agak sedikit berbeza atas sebab akul kepada PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Maka perbincangan kali ini akan dilakukan melalui maya iaitu panggilan video sahaja. Jadi harapnya anda dapat terus bersama dengan. Baiklah, untuk topik kita pada hari ini adalah mengenai taharah iaitu suci atau bersih. Seperti yang kita telah sedia maklum, taharah ini adalah suatu perkara yang sangat penting terutama bagi umat Islam yang di mana lulus mengenai taharah ini maka luluslah segala ibadah yang lain. Maksud saya sah segala ibadah yang kita lakukan. Bagi membincangkan dengan lebih terperinci lagi, kami akan hadirkan kepada anda dua panel yang sangat hebat pada hari ini, iaitu panel pertama kita Syekh Muhammad Afiq bin Adnan, bakal Mufti Pulau Pinang, serta panel kedua kita iaitu Prof Hassan Shauki bin Rizwan yang kini berada di panggilan video sekarang. Assalamualaikum kedua panel kita, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah, sihat walafiat. Baik, balik kepada topik kita sebentar tadi. Di sini terdapat beberapa isu mengenai taharah yang ingin dibincangkan, di mana persoalan ini telah disediakan dalam bentuk video oleh pengaju soalan kita iaitu Cik Christina Aida. Jadi mari kita saksikan dahulu video yang disediakan. Apakah hukum menggunakan tisu basah atau baby wipes ini dalam mencuci najis? Jadi boleh tak share, kongsi sedikit apakah solusinya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada saudara Afifah yang bertanyakan soalan sebentar tadi. Baik, apakah hukum jika kita menggunakan wipes baby ataupun tisu basah untuk bersuci? Jadi sebelum itu kita perlu tahu bahawa najis ini ada tiga peringkat. Yang pertama mukhallazah, mutawassitah dan juga mukhaffafah. Berat, sederhana dan juga ringan. Jadi najis baby ini terletak pada peringkat yang kedua. Jadi cara penyuciannya juga, cara menyucikan najis ini, pengurusan najis ini juga berbeza. Caranya ialah kita perlu mengalirkan air ke atas najis tersebut. Contoh disebut dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu, Al-Imam Syafi'i mengatakan bahawa disyaratkan untuk mengalirkan air, iaitu mengalirkan air pada tempat najis. Maksudnya kita kena mengalirkan air pada tempat najis tersebut. Jadi syarat pula bagi air itu adalah air yang mutlak. Air mutlak ini apa? Air yang tahir, mutahhir dan khairul makruh. Maksudnya air yang suci pada dirinya, menyucikan yang lain dan tidak makruh untuk digunakan. Jadi secara kesimpulannya, cara untuk menyucikan najis mutawassitah ini yang pertama ialah kita perlu menggunakan air mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita mestilah menggunakan air yang mengalir pada tempat najis tersebut. Dan yang ketiga, kita perlu menghilangkan tiga benda iaitu bau, rasa dan juga warna. Okey, yang keempat ialah tidak menggunakan air musta'mal ataupun air mutaghayyir, air yang sudah berubah dia punya sifat. Dan wipes baby ini boleh digunakan sekadar untuk menyucikan kotoran, tetapi ia tidak menyucikan najis tersebut. Walau bagaimanapun kita perlu membawa baby tersebut ataupun mengambil air untuk mengalirkan air tersebut di atas tempat yang bernajis. Sekian, mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam. Baiklah, itulah jawapan bagi pertanyaan yang telah dipertontonkan oleh pengaju soalan kita sebentar tadi. Harapnya sedikit sebanyak dapat membantu dalam menyelesaikan isu tersebut. Baiklah, seterusnya kita dapat panggilan daripada salah seorang penonton kita juga pada hari ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Boleh anda perkenalkan diri anda dan apakah persoalan anda yang berkaitan tajuk kita pada hari ini? Waalaikumsalam, saya Afika dari Selangor. Saya ingin bertanyakan kepada Prof, jika seseorang itu tinggal di apartmen atau tempat yang terhaid untuk mendapatkan tanah yang suci, jika terkena najis mughallazah,
seperti seseorang itu terkena air kencing anjing. Okey. Apakah hukum jika mereka menggunakan sabun taharah yang banyak berada di pasaran pada masa kini sebagai alat untuk menyucikan najis tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Afika atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Baiklah Prof, untuk soalan sebentar tadi adalah penggunaan sabun taharah. Jadi, apakah hukum menggunakan sabun taharah ketika samak jika sukar mendapatkan air? Mohon penjelasan. Terima kasih buat saudari Afika yang bertanyakan soalan sebentar tadi. Sebelum kita menyentuh kepada persoalan tersebut, perlulah untuk kita mengetahui 3 perkara ini, iaitu samak, sertu dan juga sabun taharah itu sendiri. Samak itu ialah kulit binatang yang telah dimasak dan diwarnai. Manakala sertu pula ialah menyucikan mana-mana anggota badan yang telah terkena najis muwallazah, najis daripada anjing ataupun khizir, dengan basuhan sekali air tanah, 6 kali air mutlak. Sabun taharah itu ialah sabun tanah liat yang terhasil daripada campuran tanah liat dan beberapa mineral semula jadi seperti natrium, kalsium dan juga kalium. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab." Maksudnya, sucinya bekas salah seorang dari kamu apabila seekor anjing menjilat padanya. Bekas tersebut adalah dengan cara kamu membasuhnya sebanyak 7 kali. Dan basuhan pertama bercampur dengan tanah. Riwayat Muslim nombor 279. Berdasarkan hadis ini, dapatlah kita mengetahui bahawa tanah itu diperlukan untuk proses menyertu. Beralih kepada soalan yang diajukan, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-76 telah memutuskan bahawa sabun yang mengandungi unsur tanah liat itu boleh digunakan untuk melakukan samak najis muwallazah dengan syarat peratusan kandungan tanah suci dalam sabun tersebut melebihi daripada bahan-bahan yang lain, serta kaedah samak tersebut dilakukan mengikut syarak. Dengan ini, mereka yang berada di apartmen bolehlah menyucikan anggota badan mereka yang terkena najis kencing anjing dengan menggunakan sabun taharah. Terima kasih Prof atas jawapan dan sedikit perkongsian untuk soalan mengenai sabun taharah sebentar tadi. Baiklah, setakat ini sahaja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita yang sudi meluangkan masa untuk menjawab segala persoalan. Serta terima kasih juga kepada pengaju soalan dan penonton yang menonton solusi pada hari ini. Dan di kesempatan ini juga kami ingin menasihatkan supaya anda terus takut kepada PKP. Dari diri Malaysia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.